Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Creators, channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi peminat kisah-kisah horor. Sorry guys. Apa khabar korang semua guys? Macam biasa Awi selalu mendoakan semoga guys Awi di luar sana senantiasa dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusannya. Jadi guys, kali ini Awi kembali. Tapi sebelum tu guys, aduhai, punyalah rindu dengan korang guys. Dah lama gila kita tak jumpa guys. Di mana kebelakangan ini Awi kesihatan tak begitu stabil. Ada yang bertanyakan daripada YouTube, daripada TikTok, Kak Awi, sihat Kak Awi, macam mana keadaan, Kak Awi sakit apa. Okey, untuk pengetahuan guys semua, Awi ada mengidap macam kuman dalam darah. Alhamdulillah sebelumnya Awi masih lagi boleh hadir di hari ini. Cuma dia punya sakit tu macam badan cepat penat semua tu kan, tapi masih lagi boleh dikawal. Sorry guys. Okay guys, tanpa berlama-lama lagi, kali ini Awi nak membawakan sebuah cerita di mana cerita ini telah dikongsikan oleh seorang doktor. Doktor ini yang pernah Awi cerita pasal kejadian yang pengalaman doktor ni juga, yang mana doktor ni bernama Kamarul Arifin Muhammad Sadan. Yang sebelum ini Awi pernah mengupload cerita dari dia. Video tu mengenai kejadian seram sebelum raya. Kalau korang ada yang belum tengok, belum dengar cerita tu, nanti Awi letakkan linknya di ruang komen. Jadi guys, kali ini Dr. Kamarul ni mengongsikan lagi pengalaman dia di mana di saat dia bertugas di sebuah hospital, yang mana pengalaman tersebut menurut Awi memang sangat seram guys. Memang meremang bulu roma waktu Awi membacanya. Yang mana Dr. Kamarul ni pun memang banyak sangat pengalaman. Ialah doktor kan dekat hospital tu, di mana orang-orang yang cuba memperjuangkan hidup diorang di sana dengan penyakit-penyakit yang diorang alami, mana yang ada yang dah meninggal kan. Di sana memang tempat-tempat orang kata makhluk-makhluk tu sukalah nak melepak kat sana. Jadi benda pengalaman-pengalaman orang dekat hospital ni memang pada Awi memang agak seram, tapi Awi pun memang selut dengan diorang, di mana diorang masih boleh lagi stay dekat sana bekerja. So, tanpa buang masa lagi, Masya Allah lamanya, minta maaf guys ya, mengambil masa korang. Tanpa buang masa lagi, jomlah kita ke ceritanya. Santuy. Tidak dinafikan kewujudan makhluk-makhluk halus, iaitu yang berbangsa macam jin, yang telah pun dinyatakan di dalam Al-Quran guys. Jadi keberadaan makhluk-makhluk ni memang akan senantiasa berada dan berdampingan bersama kita. Cuma Allah membatasi penglihatan kita untuk melihat mereka, dan Allah memberi kelebihan kepada mereka untuk dapat melihat kita. Bukan sedikit juga manusia-manusia ataupun orang-orang yang jika Allah berkehendak memang dapat melihat perkara-perkara sedemikian guys. Kejadian yang menimpa Dr. Kamarul ini yang terjadi di suatu malam di saat dia bertugas sebagai on call ataupun doktor yang standby di malam itu. Di mana dia tengah nak rehat-rehat di malam itu, baru dia nak terlelap mata, tiba-tiba dia menerima satu panggilan yang datangnya dari bilik keselamatan. Dr. Kamarul pun bergegas menjawab panggilan tersebut. Hello? Ini Dr. Kamarul ke? Ya doktor. Doktor yang on call ke malam ni? Ya betul, kata doktor tu. Lepas tu dia kata, kenapa ya? Si pemanggil yang dari bilik keselamatan tu sambung menanyakan, doktor orang terakhir dari pejabat di Jabatan Rehab ke? Tanya orang security tu kan. Lepas tu doktor ni pun menjawab, ya, saya orang terakhir. Kenapa ya? Saya lupa kunci ke? Dia tanya. Sambillah berkerut kening Dr. Kamarul ni, sebab dia rasa memang semua dah okey sebelum dia meninggalkan pejabat tersebut. Dan kemudian security ni pun sambung lagi berkata,
Dia kata, doktor, tadi pada masa pukul 10, doktor serah kunci, kami menerima satu panggilan dari seorang perempuan. Dia kata dia terkunci dalam jabatan rehab. Lepas tu doktor ni pun macam, ya Allah, ya ke? Rasanya tadi sebelum keluar, saya dah cek dulu dah. Dekat sana memang tak ada orang. Lepas tu, security ni pun sambung lagi berkata, oh, memang doktor dah cek lah. Sebelum keluar tu memang dah cek lah, kata doktor. Itu kan memang SOP kami, di mana sebelum kami meninggalkan ruangan tersebut, kami kena memastikan bahawa tak ada siapa-siapa lagi di ruang tersebut sebelum dikunci. Doktor Kamarul ni pun lepas tu Doktor Kamarul ni pun dengan rasa bersalah yang dia menganggap macam, alamak, aku ni dah terkunci rakan sekerja aku ke kat dalam pejabat tersebut. Dan dengan rasa bersalah pun doktor tu pun bertanya lagi dengan security ni. Dia tanyalah macam macam mana boleh ada orang kat sana? Memang ada orang sebab dia telefon kita orang. Dia kata dia masih ada pejabat dekat jabatan rehab. Tapi bila kita orang dah cek dekat sana, saya pergi dekat pintu utama, tak ada orang dekat sana katanya. Lepas tu saya nak pergi ke pintu-pintu bilik lainnya, pejabat lainnya, memang tak boleh masuk lah doktor, kata security ni, sebab kunci-kuncinya tak ada pada saya. Dan doktor ni pun macam, alamak, kunci tu ada dekat pejabat tapi disimpan di dalam peti kunci yang berada di bilik Puan Nora. Yang mana guys, Puan Nora ini adalah ketua unit jurupulih. Dr. Nur Sada ni fikir, aduh mak, susahnya nak explain dengan dia ni. Dalam bilik ketua tu, Puan Nora tu ada satu peti. Dan di dalam peti itulah semua letak ni kunci-kunci pejabat-pejabat ataupun bilik-bilik yang ada di dalam ruang utama tersebut. Jadi, Dr. Kamarul ni memutuskan untuk pergi ke sana bersama security untuk mengambil kunci tersebut. Lepas tu, Dr. Kamarul ni pun sambung berkata dengan security ni. Dia kata, okey, macam ni lah. Kalau tak, Encik boleh tunggu saya dekat lobi dan jumpa saya dekat sana. Dan kita pergi sama-sama pergi ambil kunci tersebut di bilik ketua unit. Okey lah, kata security ni. Baik doktor, saya akan tunggu dekat lobi. So, Dr. Kamarul ni pun teruslah pergi menuju ke lobi untuk bertemu dengan security tersebut. Dalam perjalanan menuju lobi, Dr. Kamarul ni sempat cek WhatsApp group, yang mana group ini adalah kaki tangan ataupun doktor-doktor yang bekerja di hospital tersebut. Dan dia cuba cek lah kod-kod. Ada salah satu rakannya yang dianggapnya terkurung di dalam pejabat tersebut, ada meletakkan mesej di WhatsApp tu untuk mengatakan yang dia terkurung ke apa ke kan guys. So dia pun pergilah cek. Yang mana bila dia cek WhatsApp tersebut, di sana tak ada sesiapa yang mengatakan dia terkurung ke. Dia cuma dapat satu WhatsApp terakhir pada pukul 10.30 malam, yang mana tu dah setengah jam lepas dia lock pejabat tu lah kan guys. Iaitu WhatsApp itu datangnya daripada ketua jabatan Dr. Kamarul ni, yang mengatakan breakfast will be provided tomorrow. Itu saja yang dia baca. Lepas tu tak ada WhatsApp apa-apa lagi. Sesampainya di bilik keselamatan tersebut, doktor tu pun jengah lah security tu dari side tingkap pondok security tu. Dia pun sambil berkata, jom kita pergi periksa jabatan rehat tu, jom. Siapa yang nak pergi dengan saya? Lepas tu salah seorang pegawai keselamatan lelaki pun pergilah dengan Dr. Sadan ni nak pergi cek dekat sana. Dan diorang ni pun pergilah ke pejabat tersebut, yang mana bila dah sampai dekat sana, dan diorang pun masuklah dekat pintu utama tu kan. Lepas dia buka pintu utama tu, diorang pun pergilah ke pejabat jabatan rehabilitas. Dan sampai sana dibuka pintu, barulah diorang boleh masuk ke bilik Puan Nora tersebut untuk mengambil kunci-kunci tadi tu. Yang mana bila diorang dah ambil kunci tu guys, diorang pun nak keluar daripada bilik pejabat Puan Nora tersebut. Tiba-tiba walkie-talkie daripada pegawai keselamatan ni berbunyi, iaitu satu panggilan walkie-talkie daripada pegawai keselamatan lainnya yang berada di pondok keselamatan tadi tu. Yang bercakap ni adalah security perempuan, yang mana Mak Gad lah kita panggil ya. Mak Gad ni mengatakan dia menerima satu panggilan dari perempuan yang memanggil sebelum ni tadi, yang mengatakan dia telah terkurung di dalam bilik tersebut. Contohlah ya, Pagat, ya, saya baru terima panggilan ni dari perempuan yang terkurung tu, dia kata. Lepas tu Pak Gad ni pun sambung lah cakap, tanyalah dia dekat bilik mana, biar kita orang pergi ni.
Dalam 10 saat kemudian, walkie-talkie itu kembali lagi berbunyi dan memperdengarkan suara Mak Gad tersebut dengan mengatakan, dia dengar suara korang. Perempuan tu kata korang macam dekat bilik sebelah dia. Maknanya di mana Dr. Kamarul dengan security tu berdiri kan di bilik Puan Nora, baru nak tutup pintu tadi tu. Diorang punya pemikiran perempuan tu mungkin ada di bilik sebelah dari bilik Puan Nora tadi ni. Yang mana bilik sebelah Puan Nora ni adalah bilik Encik Mus, iaitu ketua unit jurupulih fisioterapi. Tapi menurut Dr. Kamarul ni, bilik tu memang Encik Mus ni memang sangat-sangat jarang digunakan. Yang mana Encik Mus ni lebih selesa menggunakan bilik yang berhampiran dengan bilik gym di unit fisioterapi. Dan menurut cerita Dr. Kamarul ni juga, dia berkata sejujurnya 3 tahun selama dia bertugas di Jabatan Rehabilitasi, dia ni belum pernah lagi tengok Encik Mus ni masuk ke dalam bilik tu. Yang mana dia pernah tengok sekali je yang Encik Mus masuk ke bilik tersebut. Dan tak banyak fikir lagi, diorang pun cubalah membuka bilik yang sebelah bilik Puan Nora tadi ni, iaitu bilik Encik Mus. Diorang bukalah. Dan sambil buka tu, Dr. Kamarul ni pun dah bersiap sedia lah macam nak minta maaf lah dengan kesilapan dia yang sebelum keluar, nak kunci pintu semua, dia tak check. Jadi dia dah nak siap-siap nak minta maaf tu. Sesampainya dekat sana dan diorang pun hidupkan lampu, di dalam ruangan tersebut tiada siapa-siapa di sana guys. Diorang pun bila dah buka lampu tu, dia tengok lah, memang tak ada siapa-siapa kat sini. Mata diorang pun melilau lah cari di beberapa penjuru dekat dalam bilik tu. Di mana bilik tu bukan ni besar sangat pun guys. Memang tak ada orang. Dan bila diorang dah tengok-tengok, diorang pun saling pandang antara satu sama lain, iaitu Dr. Kamarul dengan security tersebut. Diorang pun macam macam mana ni? Tak ada orang. Lah, tak ada orang. Bila diorang tengok, tiba-tiba diorang tertangkap satu benda yang agak muskil, yang agak pelik guys. Yang mana diorang nampak di atas meja ada sebuah telefon yang gagang telefon tu tak diletak dengan betul. Maknanya gagang tu macam sengit sikit. So bunyi macam engage je lah, tit 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 macam tu kan guys. Dan di situ Dr. Kamarul dengan security ni lagilah bertambah pelik. Kata terkurung. Macam mana dia gunakan handphone, dia gunakan telefon ni ke? Tapi macam mana dia keluar? Kenapa tak ada orang dalam ni? Takkan dia menyorok dekat bawah meja? Lepas tu, hati Dr. Kamarul ni memang dah tak sedap bila nampak telefon tu macam tu. Dia memang mula rasa meremang satu badan dia guys. Dan bila dah saling pandang antara Dr. Kamarul ni dengan security tu, diorang pun bertekad nak masuk ke ruang tersebut. Kan diorang berdiri depan pintu je tadi kan. Ni diorang bertekad nak masuk untuk mencek lebih teliti lagi di mana berkemungkinan masih ada orang dekat sana yang mungkin dia tengah menyorok ketakutan ke. Tapi yang peliknya, kalau memang ada orang kan guys, kalau dah nampak lampu dihidupkan, mesti dia terus keluar kan. Tapi doktor dengan security ni tak berfikir demikian. Dan diorang ni pula nak masuk ke ruang tersebut untuk cek di bawah meja mana letaknya telefon tu. Bila dah nak sampai diorang nak jengah, tiba-tiba walkie-talkie security guard Pak Gad ni pun berbunyi lagi guys. Dan mengatakan, dia perempuan tu kata dia dah nampak korang dah. Berkerutlah kening Dr. Kamarul ni dengan security guard ni. Dan diorang cepat-cepat jengah dekat bawah meja. Bila diorang tengok, kata Dr. Kamarul di saat itu, bulu roma dia dah menjala ke tengkuk, ke lengan dan seluruh badan dia dah meremang guys. Bila dia dah tengok macam tu, diorang pun berfikir, siapa yang telefon Mak Gad? Walhal telefon tu ada je kat sini, tapi tak ada orang kat dalam bilik ni. Diorang pun macam lipas kudung lah, doktor ni dengan si Pak Gad ni berlari ke bilik keselamatan tadi tu guys. Ya Allah, diorang punyalah cuak. Doktor ni punyalah laju berlari. Dr. Kamarul ni telah sampai dulu ke bilik keselamatan. Dia tengok Pak Gad tu tengah berlari laju sampai tercungap-cungap. Pak Gad tu mengejar si Dr. Kamarul ni tadi guys. Bila Pak Gad tu dah sampai lah dekat security tu, Mak Gad ni pun macam heran. Korang kenapa ni tercungap-cungap ni dua-dua ni? Macam kena kejar hantu je. Lepas tu bila diorang ni berdua ni mengatur nafas mereka, diorang ni pun berceritalah dengan Mak Gad tu. Lepas tu Mak Gad ni pun tiba-tiba pucat lah muka dia guys, sebab apa yang disebutnya tadi.
dia macam alamak aku ni mulut ni. Bila dia dah dengar macam tu, dia pun macam kenapalah aku cakap macam tu tadi kan. Dia pun merasa takut jugalah mendengar cerita doktor dengan Pak Gad dia tadi. Orang dah bercerita, dah atur nafas, dah okey. Tiba-tiba Pak Gad ni, doktor, kata doktor tu, kita kena patah balik. Dah kenapa pula, kata doktor ni. Sebab tadi kita tak kunci balik pejabat tu doktor. Kita tak sempat nak kunci. Kalau esok ada apa-apa yang hilang, saya susah doktor, kata Pak Gad ni. Lepas tu sorry guys, doktor ni pun macam termenung lah. Ya tak ya juga, katanya. Esok aku pun susah. Aduh, nak kena patah balik ke? Kata doktor ni, dah mula mengeluh lah doktor ni kan. Sebab dia doktor on call malam tu. Kalau memang ada apa-apa terjadi, bukan hanya Pak Gad tu je lah yang kena. Maknanya doktor ni pun akan jadi hal dia jugalah. Sebab dia doktor yang on call malam tu. So, nak tak nak dia pun memang kenalah pergi balik ke pejabat tersebut untuk mengunci kembali pejabat tersebut guys. Bila diorang ni dah mula ready nak pergi balik ke pejabat tersebut, diorang memanggil lagi 2 orang pegawai keselamatan untuk menemankan mereka untuk pergi ke sana. Sebab dah cuak dah takut kejadian tadi tu kan guys. So, bila sampainya di sana, diorang pun periksa semula, tak ada benda yang hilang. Dan tak ada benda yang pelik lagi yang berlaku dekat sana. Kecuali satu perkara guys. Apa yang peliknya, gagang telefon yang diorang tengok tadi tu dah terletak pada tempatnya. Kan tadi kan macam agak sengit kan. Jadi bunyi engage je kan. Tapi sekarang ni bila diorang datang balik, diorang nampak gagang telefon tu telah diletakkan dengan betul lah. Jadi bila dah tengok perkara tu, Dr. Kamarul dengan security yang tadi ni dah mulalah lagi nak rasa takut kan guys. Diorang pun sama-sama badan diorang meremang sekali lagi bila dah tengok kejadian tu. Lepas tu diorang pun cepat-cepat tutup kunci pintu semua dan diorang lekas-lekas beredar dari sana guys. Doktor ni pun bercerita dekat sini, keadaan tu memang agak kelakar. Seorang doktor dengan 3 pengawal keselamatan jalan rapat-rapat keluar daripada ruangan tersebut. Dan bila 4 orang ni dah sampai ke bilik keselamatan, tiba-tiba diorang baru nak atur nafas, diorang menerima lagi satu panggilan. Bunyilah telefon tu kan guys. Bila dah berbunyi, diorang pun masing-masing tak nak angkat. Diorang dah takut nak angkat. Bila dah bunyi kan, semua pandang satu sama lain. Tak ada siapa pun yang nak angkat telefon tersebut. Dan telefon tu tetap berbunyi. Sampailah salah seorang dari security tu mengangkat telefon tu. Tak apalah, aku angkat je. Mungkin fikiran dia macam tu kan. Dia angkat je. Hello, bilik keselamatan, boleh saya bantu? Tiba-tiba dia orang dengar, jawapan yang dia dengar dari telefon tu ialah, terima kasih. Dan disusuli dengan derai tawa dan hilayan guys. Bila diorang dengar macam tu, tiba-tiba talian tu pun terputus. Diorang pun tiba-tiba semua terdiam, saling termenung lah macam memikirkan, siapa yang call tadi tu? Yang mana doktor ni pun berfikir, ya Allah, apalah yang kami lepaskan dari bilik tu. Yang maknanya kini benda tu dah pun bebas. Itu yang mungkin dia mengucapkan terima kasih dan sambil bergelak tahu di sana guys. So itulah pengalaman Dr. Kamarul Arifin Nur Sadan yang Awi kutip dari remaja.com. So, apa pendapat korang untuk cerita Awi kali ini? Dan Awi minta maaf kalau ada kendala-kendala, suara pun masih agak sengau. Maafkan Awi atas segala kekurangan dan InsyaAllah kita berjumpa lagi di next video Awi beri. Dan Awi juga mengingatkan guys untuk support channel Awi ni dengan menekan butang subscribe, like jika korang suka video ni, dan juga sharekan kepada kawan-kawan terdekat korang. Okay guys, InsyaAllah kita berjumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk guys-guys Awi semua. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan dan rezeki yang melimpah. Allahumma amin. Awi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Santuy.